boleh berbagai cara kita nak mengisi ruang-ruang masa yang ada ini. Adapun masa yang terbaik itu diisi adalah dengan meletakkan ketaatan yang paling tinggi di sisi Allah SWT itu adalah dengan kita duduk dalam majlis zikrullah. Memang walaupun dalam hidup kita ni, kalau kita susun nakkan ada orang kata apa, waktu petang kita nak high tea ke, nak relax ke, nak rehat ke, boleh, tak ada masalah. Namun apabila ada peluang, ada jemputan, ada tuntutan, di ketika ini yang tidak ada pertemuan dengan mana-mana kewajipan. Mana-mana kewajipan itu, contoh melayani tetamu tu, ya kewajipan. Wajib layan tetamu, silakan. Kewajipan-kewajipan untuk mengurus segala ketaatan, silakan. Adapun menuntut ilmu ini satu perkara yang sangat-sangat dituntut oleh agama. Jadi alangkah baiknya sekiranya kita mampu memberikan ruang dan peluang untuk kita sentiasa berada dalam suasana majlis ilmu. Dan ini sangat bertepatan dengan hadis Nabi SAW, hadis Qudsi. Hadis Qudsi, ya abna Adam, tafarruq na ibadati amla'u sadra, ghina wa asudda faqra. Wahai anak cucu Adam, luangkan waktumu, luangkan tafarruq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Ibadah ni tuan-tuan diukur dengan yang paling tinggi, ya. Itu adalah yang fardu. Ibadah itu yang paling utama, itu yang fardu. Itulah menuntut ilmu. Talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Itu yang nombor satu. Dan di dalam yang fardu itu adalah untuk memenuhi tuntutan. Yang paling utama adalah untuk insya-Allah supaya kita duduk menjadi orangnya ingat kepada Allah. Itu tujuan ilmu itu adalah untuk membawa diri kita ingat kepada Allah SWT. Itu tuntutan yang utama. Jadi ini satu seruan dan satu arahan sebenarnya. Ya amana Adam, tafarruq li'ibadati amla usadra, ghina wa asudda faqra. Dan barang siapa yang boleh menyahut seruan ini, yakni yang boleh meluangkan dan meruangkan masanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji Allah? Janji Allah dalam hadis ini rawah Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Janji Allah, amla usadra, ghina akan isi hati, amla akan isi sadra, sudur hati, ghina dengan kekayaan, dan wa asudda faqra, dan ditutupkan segala kelemahan, ditutupkan segala kefakiran. Ini kelemahan lah, fakir ni boleh nisbah kepada kelemahan. Walam taf'al, dan sekiranya kamu tak buat begitu, maka Allah akan syughla, amla usra syughla, Allah akan isikan hati kita dengan kesibukan, dan Allah tidak, walam asudda faqra, Allah tidak menutup kefakiran dia. Baik, erti kata apa dalam kalam bicara pembukaan kita ni? Daripada hadis Qudsi tersebut jelas menunjukkan bahawa apabila kita meletakkan niat kita, hidup kita ini memang nombor satu tu ibadat. Nak ibadat pada Allah SWT. Bukan nak rehat, nak ibadat. Malah ulama meletakkan bahawa ibadat itulah rehat. Solat itulah rehat. Taat itulah rehat. Bukan rehat-rehat kita tu, malas lah. Tak. Rehat yang sebenar bagi orang beriman itu adalah di syurga. Kalau penat ya fizikal, kita berhentilah sekejap. Kan? Tapi nak kata, oh letih lah, asyik nak dengar kuliah je. Tak timbul isu tu. Alah letih lah, asyik nak solat je. Tidak timbul isu tu. Alah letih lah, kita asyik nak mengaji je. Tidak akan timbul isu itu. Alah letih lah, asyik nak bahas tentang Allah je. Tidak akan timbul isu itu. Malah kalau kita lihat bagaimana seorang budak, bila kita ajak dia untuk beribadat secara khusus macam solat ke baca Quran, dia pun akan tak nak, dia rasa penat. Tapi kalau ajak main, berlari-lari, tak penat pula, relax pula. Sebab nafsu dia budak-budak ni nafsu lagi kan.
Jadi nafsu dia memang untuk itu. Jadi nafsu tu yang membuatkan kita penat ibadat sebenarnya. Bila kita dah mula faham, akal kita ni dah mula stabil, dah mula boleh membezakan baina hak wal batin. Jadi kita boleh membezakan dah. Jadi dengan menundukkan nafsu itu menyebabkan ibadat kita ini tidak akan jadi bosan. Jadi sebenarnya yang membuatkan ibadah kita bosan itu adalah nafsu. Nafsu yang membuatkan ibadah kita bosan. Jadi tugas kita adalah untuk menundukkan nafsu agar kita tidak ada kelelahan di dalam menunaikan segala tuntutan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi itulah malah ulama meletakkan dalam konsep ibadat ini, dia akan pergi kepada kemuncak ataupun pengisian bagi ibadah itu adalah kenikmatan. Ibadah itu adalah satu perkara yang indah jika dia sampai ke tahap memahaminya. Keindahan ini bukan sekadar waktu ibadat itu, tapi keindahan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Sebab apa tadi Allah kata amla usadra ghina. Allah yang isikan dalam hati orang yang berusaha untuk ibadah, isi petang masanya dengan kuliah macam ni, isi petang masanya dengan mungkin kejap lagi mungkin boleh duduk dengan keluarga, duduk kita mengetih, mengopi. Itu bukan duduk saja, kena niatkan duduk untuk bersilaturahmi. Kan? Lepas tu sambil tu niat, yang penting niat nak menunggu waktu maghrib. Sementara menunggu waktu maghrib, kita duduk bersama untuk mengisi kuliah maghrib, kuliah asar. Sementara menunggu waktu maghrib. Nah, kita bersama dengan keluarga. Lepas habis kuliah ni kejap lagi dalam pukul 6 suku insya-Allah kita selesai. 40 minit habis. Nah, lepas tu boleh duduk dengan bersama keluarga yang mana jemaah-jemaah daripada Akademi Ratul Furqan, sila teruskan dengan baca maksurat. Lagi-lagi maksurat secara berjemaah ditangguhkan. Sila baca bersendirian. Baca ataupun mungkin baca dengan keluarga sendiri masing-masing. Nah, duduk. Niat untuk menghubungkan silaturahmi. Nampak tidak? Bermakna apa? Tiada yang sia-sia, tiada yang duduk saja. Tak ada istilah saja-saja. Ingat, dalam ibadah tak ada saja-saja. Jadi kita kena Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana. Tak ada satu pun yang saja-saja yang sia-sia. Maka kalau kita berjaya meluangkan waktu itu, kita berjaya meluangkan waktu itu. Ya abana Adam tafarruq ibadati amla usadra ghina. Allah akan isi hati kita dengan kekayaan. Dan wa asudda faqra, Allah akan tutup kelemahan kita. Allah akan tutup isteri, Allah tutup kelemahan isteri. Suami tak ada nak mencari-cari kelemahan. Mana-mana isteri yang dirinya itu diberikan untuk Allah, mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengisi masanya dengan zikrullah, mentaati segala suruhan dengan berkhidmat dengan suaminya, dengan rela hati, dengan sepenuh hati, Allah akan tutup kelemahan isteri itu. Suami dia tak boleh nak cari kelemahan. Tak boleh jumpa. Sebab tu syaitan, iblis cukup takut kalau kita ni beralih kepada Allah. Sebab Allah yang tutup kelemahan. Iblis kerja je nak buka kelemahan. Supaya berlaku perbalahan. Bila sesama manusia ini nampak kelemahan masing-masing, yang berlaku adalah perbalahan, pergaduhan. Dia bukan nak perbetulkan, dia nak menyalahkan. Ini iblis. Iblis kerjanya menyalahkan. Dia, orang kata apa, geram. Geram dia. Iblis ni punya geram dengan Nabi Adam AS. Habis satu keturunan, semua keturunan disalahkan. Qala fa bi'izzatik, kata iblis. Dalam surah As-Sad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bayangkan. Demi Allah, demi kekuasaanmu yang maha agung, kata. Qala fa bi'izzati la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua cucu cici Adam. Punya dia kerja nak menyalahkan. Padahal diri sendiri yang salah. Diri sendiri yang tak nak. Allah tanya dalam surah Al-A'raf ayat 13, 14. Allah tanya, Iblis, apa yang menghalang kau untuk sujud kepada Adam? Kata. Iblis kata, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Dengan iblis ni kerja. Nampak?
Okay, jadi maknanya kalau kita nak lari daripada perkara itu, nak tutup kelemahan, maka kita kena beramal sebenarnya mahal muka Allah. Kita kena beramal mengisi masa. Para isteri yang mana mampu mengisi masanya itu dengan ibadah, maka Allah akan tutup kelemahan diri dia. Maka begitu juga dengan para suami. Para suami yang mana mengisi hidup dia itu dengan ibadah. Mengisi hidup dia itu dengan mengajak kepada Allah. Mendidik diri dia dan berazam nak mendidik ahli keluarga dia. Maka Allah akan tutup kelemahan suami itu. Sebab tu suami-suami yang mana takut untuk kelemahannya dibuka, kesilapan dibuka, maka jangan buat maksiat. Nampak? Jangan buat benda yang Allah murka lah. Sebab kalau kita nak Allah tutup, Allah yang tutup. Wa asudda faqra. Allah yang tutup kelemahan kita. Jadi maknanya saling memenuhi masa dengan ibadah. Sebab tu kita kena menutupi. Menutupi ni bukan kata tutup saja, tidak. Kita kena isi dengan ibadah. Nah, di sinilah kita kena faham. Kadang-kadang orang cari jalan yang salah untuk menutup kesalahan diri dengan buka kesalahan orang. Itu salah. Sedangkan kesalahan diri itu ditutup dengan amal soleh kita. Kita beramal supaya Allah tutup. Allah tutup. Ini hadis kursi. Barang siapa yang dibukakan kelemahannya, kena renung banyak-banyak. Sebab tak ada siapa yang boleh buka kelemahan kalau tidak Allah izinkan. Sebab Allah yang tutup. Walam taf'al. Barang siapa yang dia tidak mengisi masa dia untuk ibadah. Mungkin kadang-kadang kita cakap isi masa untuk ibadah, tapi niat kita tak betul. Niat kita tak betul. Bila niat kita tidak betul untuk isi kepada ibadah, maka Allah kata, aku akan isi hati kamu syughla dengan kesibukan. Hati kita sibuk untuk mencari salah. Sibuk untuk melihat kekurangan. Sibuk untuk mencari kebendaan. Sibuk sehingga masa nak kuliah pun tak ada. Nak baca maksurat pun tak sempat. Nak baca Al-Hadid pun tak sempat. Nak baca orang kata apa, selawat pun tak sempat. Panjang tak sempat. Kita nak mengulangi tengok kuliah balik pun tak sempat. Panjang tak sempat. Sibuk dia. Bila orang sibuk ni, bila dia tak isi masa dengan ibadah, mula dia akan jadi satu perangai, dia panggil menyibuk-nyibuk. Dia akan satu perangai menyibuk-nyibuk. Orang panggil busybody dia. Nampak? Dia menyibuk-nyibuk hal orang, menyibuk-nyibuk masalah orang, menyibuk kerja. Akhirnya, apa yang berlaku? Kehancuran. Dan ini semua berlaku kerana kegagalan kita memahami akan apakah tuntutan hidup melalui Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita apa? Kalau rujuk Al-Quran, menyuruh kita untuk beramal soleh. Beramal soleh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nampak? Al-Quran kata. Allah suruh, Allah jadikan hidup dan mati untuk kita ayyukum ahsan. Jadi yang terbaik. Improve yourself. Tu ayat dia. Memang hidup kita ni improvement. Moving forward. One step ahead. Tu keluar bahasa Jawa. Sebab itu, kalau kita tak ikut apanya Al-Quran suruh. Sebab tu kita hidup tak berkembang. Sebab tu hidup kita jatuh. Jadi siapa yang betul-betul ikut apa kehendak Al-Quran, Allah suruh kita ini perform. Buat yang terbaik. Ayyukum ahsan. Nampak? Tak payah pakai kaizen. Kaizen tak payah pakai. Kita ambil ayat pada Quran ni. Ahsan. Itu Jepun punya. Atau pakai itqan. Itqan. Sungguh-sungguh. Al-Quran surah Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu lemah. Jangan kamu bersedih. Beresah hati. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wad du'a
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Nampak? Mana ada hidup kita ni sibuk dengan kenangan silam. Tak ada. Islam tidak bersandarkan kenangan. Itu lirik lagu je. Sandarkan dengan kenangan. Tak ada. Kita tak ada nak kenang-kenang, tak ada. Kita hidup atas inna haza lahuwa haqqul yakin. Surah Al-Waqi'ah. Inna haza lahuwa haqqul yakin. Oh, tidak. Tak ada kita nak sandarkan pada kenangan, tak ada. Islam ini moving forward. Dan memang kita ni hidup memang sentiasa terkedepan. Kita tak ada sempat untuk mengenang ke belakang, ataupun sekiranya Allah bagi apa yang ada pada dunia ini satu kejayaan dunia. Kejayaan dunia ini tidak boleh dibanggakan, tak boleh. Sebab apa? Bagi kita, kejayaan dunia itu masih di belakang. Tuan-tuan, anda berjaya memiliki rumah yang besar, itu masih di belakang. Anda memiliki kereta yang hebat, itu masih di belakang. Asal kata dunia itu masih berada di belakang. Dunia itu benda belakang. Nampak? Dan Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalin walal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan hal dunia ni kecil. Bila kita kecilkan hal dunia, tuan-tuan, kita boleh besarkan performan kita. Sekarang ni kita besarkan dunia. Kita tak ikut apa Al-Quran. Jadi kita mulai hari ini. Dan mulai semua-semua berazam. Kita nak menjadikan hidup kita bersandarkan Al-Quran. Bersandarkan hadis Nabi SAW. Macam Nabi kata tadi, hadis kursi. Jadi kejayaan dunia itu masih kebendaan. Yang dikatakan kejayaan dunia itu adalah orang-orang yang beriman. Itu orang kejayaan dunia. Orang yang beriman ni, sekiranya dia beriman, dan dia akan mendapat kejayaan besar. Fauzan azimah. Nampak? Orang yang berjaya ini di sisi Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Yang berjaya menjaga solatnya. Nampak tak? Tengok bagaimana Al-Quran ajar kita. Betapa kita ni jangan kita stres dengan ketiadaan dunia. Dan jangan kita rasa bangga dengan kejayaan dunia itu. Sebab dunia masih belum diiktiraf. Nampak tidak? Kalau kita rujuk dalam surah Al-Hadid pula. Dalam suratul Hadid. Kalau kita lihat suratul Hadid, tuan-tuan. Suratul Hadid. Allah bagi tahu kita jangan seronok sangat dengan dunia ni, dengan apa yang tiada, jangan rasa sedih dengan apa yang tiada, jangan rasa seronok dengan apa yang ada. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likai la ta'saw, Allah kata 23, ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu. Likai la ta'saw ala ma fatakum. Dunia, apa yang tak ada pada dunia, jangan sedih. Jangan sedih. Dan Allah kata, wala tafrahu bima atakum. Dan apa yang kamu dapat pula, jangan gembira sangat. Nampak? Allah bagi satu kaedah. Jangan terlalu gembira yang melampau sehingga menyebabkan kesombongan. Ini tengok menjadilah. Biasa gembira yang mengatakan bahawa diri dia itulah yang berjaya melakukan semua benda. Dia gembira. Menjadilah usaha kita. Menjadilah hasil kita. Nampak? Sehingga Allah kata, wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi sudah jemaah yang muliakan Allah SWT. Kalau kita restructure balik fahaman kita ini bersandarkan Al-Quran, maka kita tak ada sempat untuk kita duduk di dalam kesedihan. Kita tak sempat duduk di dalam kemunduran. Kita tidak sempat duduk dan termangu-mangu untuk melakukan apa yang ada pada kehidupan kita. Termangu-mangu, kita apa nak buat ni, tak apa nak buat ni. Kita tak sempat.
Ini bukan masanya, tuan-tuan. Dunia bukan tempatnya untuk kita tangisi segala kegagalan yang bukan gagal pun. Ini bukan masanya kita untuk bersorak gembira, riang gembira dengan apa yang ada. Jangan. Ini belum masanya. Masanya bila? Bila-bila masa dari sekarang. Apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tu dia, tuan-tuan. Bila-bila masa dia nak mati, dan waktu itu, next baru kita tengok. Kita nak bersorak gembira atau tidak? Ini kita nak belajar. Kita nak tengok hidup kita ni, kita nak angkat, kita nak upgrade supaya biar betul-betul duduk di dalam kebenaran yang tidak bersandarkan kepada kebatilan. Ini ciri orang yang hidup bersandarkan Al-Quran. Nampak tidak? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Bila sebut mati, jangan sedih. Bila sebut mati, jangan sedih. Ini Al-Quran kata pula, jangan sedih. Tengok Al-Quran kata apa? Tak sedih, tak susah sangat. Tapi redha salah ke tak, Ustaz? Dia jangan sedih. Kalau tak nak sedih, dia tak boleh buat. Dia kena isi dengan amal. Barulah tak sedih. Sedih tu Allah yang hilangkan. Kalau sedih, sebelum mati ni kena buat. Kalau kita insaf dengan kematian, kita sedih ni dengan mati, jangan nak duduk saja. All out lah. Ini kata all out untuk ibadat. All out lah. Ini kalau sedih tapi tak buat apa. Tak boleh. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nampak? Minta tolong dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya ia sangat berat melainkan orang yang yakin akan jumpa Allah. Mati jumpa Allah, tuan-tuan. Dan jumpa Allah, ada orang yang yakin untuk berjumpa kembali dengan Allah. Itulah sebenarnya kejayaan. Nak jumpa Allah, tuan-tuan. Dan kata Allah dalam surah Al-Baqarah 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amilu salihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Nampak? Takut tak cukup amalan lagi. Dia bukan tak cukup amalan. Amalan bukan dikira yang banyak. Tapi amalan dikira sejauh mana kita bersungguh dalam amalan. Kita tak tahu nak kumpul banyak mana. Tapi kita nak tahu apakah kita benar-benar menghargai amalan yang ada. Tukar. Jangan fikir amalan yang banyak. Sebab kita tak tahu berapa banyak amalan yang kita ada. Tapi hargai tak amalan yang ada. Ni, hargai tak datang kuliah ni. Hargai tak duduk dalam majlis ilmu. Hargai tak boleh berzikir. Hargai tak boleh ingat Allah. Hargai tak? Kita appreciate tak? Setengah orang, dia tak anggap pun. Sebab setengah orang dia anggap nak selesaikan masalah dia. Ataupun setengah orang dia sekadar nak ngisi masa lapang. Atau setengah orang, sebab ustaz tu popular. Atau setengah orang, mak jemaah, jijah, jimah. Semua ada. Geng-geng kita. Geng-geng kita. Tapi kita appreciate. Syukur dengan amalan yang ada. Kita kena tukar, tuan-tuan. Kita kena tukar. Amalan yang ada, kita appreciate. Dan siapa yang menjaga amalan ini, yang bersyukur dengan amalan yang ada, falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum ajruhum inda rabbihim. Pahala yang banyak di sisi kamu. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan. Fala khawfun alaihim. Ini Allah yang bagi, tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62 ini. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Maka tiada ketakutan, tiada kebimbangan akan perkara buruk yang berlaku pada diri dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi sekarang ni, bila kita rujuk balik pada Al-Quran, jelas membawakan kita kepada satu kehidupan yang jelas di atas landasan yang benar-benar membawa satu momentum yang luar biasa. Bukan sekadar kita nak dapat apa-apa kat dunia ni saja. Kita nak dapatkan satu acknowledgement, satu penghargaan, satu perkara yang jelas Allah janjikan. Itulah kehidupan yang
kekal abadi. Sebab tu setiap malam kita amal lazimi dengan baca suratul Waqiah, supaya kita sedar bahawa adanya nanti Allah, adanya syurga, ada neraka. Kita semakin lama semakin nak menyerap. Kita nak, kalau boleh, mohon pada Allah ashabul yamin. Kita nak cerita. Tengok suratul Waqiah, tuan-tuan, berbicara soal, mula-mula sekali Allah cerita tentang golongan kanan dulu. Kita nak bagi kita seronok, tuan. Tapi pada yang sama Allah mulakan dengan kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kasibah khafinatun rafi'ah. Ini bagi kita yang sudah memahami, orang beriman sepatutnya tidak panik dengan kiamat, kerana memang kita dah terima bahawa dunia ni akan hancur. Cuma ayat ini merujuk kepada orang-orang yang ashabus shimal, orang yang haluan kiri, orang yang tak ambil tahu tentang agama ni, orang yang ragu dengan hari kiamat. Sebab tu Allah mulakan dengan kiamat. Nampak tak? Kemudian Allah mulakan wa kuntum azwaja salasa. Kamu akan berpecah bertiga golongan. Tengok Allah mulakan apa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma, baru kanan. Sebab tu Nabi SAW, dalam sunnah bagi Nabi SAW, Nabi akan mulakan semua dengan kanan. Makan dengan kanan, sarung kaki, sarung kasut, kaki kanan. Kalau nak bagi apa-apa ke nak ni, kanan dulu. Kanan ni satu keutamaan. Bila nak buka kasut, tuan-tuan, sunnah Nabi pakai Nabi akan pakai kanan dulu. Bila nak keluarkan kaki, Nabi akan keluarkan kiri dulu. Kanan last sekali. Kenapa ke kiri pula bila nak keluar? Sebab nak jaga kanan ni biar lebih lama sikit terlindung. Tengok, kemas Kemas Nabi berhikmah kat situ. Kalau masuk kanan dulu, cepat-cepat masukkan kaki dalam sarung, kaki kasut, kaki kanan. Kalau nak keluarkan dengan kaki kiri. Nampak tidak? Keutamaan. Nak masuk tempat-tempat yang baik, itu sebagai contoh masjid, kanan. Adabnya. Jadi betapa seronoknya orang kanan ni, tuan. Dan pegawai kanan, sebut pegawai kanan tu besar tu. Menteri kanan. Menteri kanan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, bagaimana kita hari ini, kita kena renung. Kita kena perhalusi. Kalau kita tengok baik-baik, kita hidup ni tak sempat untuk kita orang kata apa, menyesali akan dunia ni, tak sempat. Ini Al-Quran kata. Sebab tu kita kena jadikan Al-Quran ni sebagai pembeza hak dan batil. Kita kena letakkan garis panduan, yang ini Al-Quran yang membimbing kita. Dengan kalam baginda Nabi SAW, baru jelas hidup ni, tuan-tuan. Setiap benda ada SOP dia. Setiap benda ada buku manual book dia. Mana tak? Kesian orang kidal. Dah, ini ceritanya tak ada kesian-kesian. Ini nak cerita keutamaan dah kidal tu Allah jadikan. Nah, itu kejadian Allah. Ini jangan emosional. Islam agama tidak emosional. Mana dah dalam kejadian, itu bukan kesian. Faham? Yang kesian ni, yang jadi puak kiri. Itu betul kesian. Takkanlah tak orang tangan kiri jadi puak kiri. Tak betul statement. Jangan. Itu tak apa. Dah memang. Ni cerita ni orang yang tak ada apa-apa masalah. Itu dah termasuk dalam masyarakat lain lah. Tak ada, jangan. Islam bukan agama perasaan. Sebab tu jangan main-mainkan perasaan. Takut-takutkan. Apa nak buat nanti ni? Ini kita zaman fitnah ni. Apa nak buat ni? Takut-takutkan. Kalau ya pun, tak payah nak takut-takutkan dengan benda-benda yang tak pasti. Tu macam tu. Nampak? Jadi Islam ni jelas. Yang perlu kita takutkan itu dengan keadaan akhirat. Yang perlu kita takutkan itu dengan keadaan yang jelas. Jelas padanya itu hukuman, contoh. Jelas, neraka. Kalau di dunia ni tak payah. Dengan keadaan tak perlu nak habislah kamu, kesianlah kamu, suami kamu tak selalu ada dengan kamu, habislah kamu. Tak. Agama Islam bukan main perasaan.
Agama Islam tak ada tertegak dengan perasaan. Al-Quran bukan perkataan atau kalimah yang mainkan perasaan. Dia kalau mainkan perasaan ni, dia akan sedih. Tengok, lah sian orang kata kiri. Sedih kan? Habis kita ni macam mana Ustaz? Sian. Itu perasaan. Kalau kata-kata kebenaran, dia tidak akan membuat satu unsur kesedihan. Kata-kata kebenaran, ciri Al-Quran ni, dia pertama sekali dia membawa kabar gembira, kegembiraan. Al-Quran ni kabar gembira. Kemudian, dia adalah kabar yang meyakinkan. Jadi, kalau selain daripada itu, kalam yang tidak ikut Al-Quran dan hadis, dia akan membawa kepada keadaan yang meragukan. Ragu. Dia contoh tadi kan, kadang tangan kiri ni. Kalau tidak pergi kepada kebenaran, maka dia akan duduk dalam keraguan. Sedangkan hukum, ya hukum. Balik pada hukum, bagi orang yang ada masyakkah tadi, Allah takdirkan di tangan kiri, maka dia tidak ada apa-apa masalah. Yang masalah saja-saja ni. Tak ada apa-apa penyakit, tak ada apa masalah, tiba-tiba well, ataupun tak ambil tahu langsung. Tak ambil tahu langsung. Itu tak boleh. Sebab tu orang yang membaca Al-Quran, walaupun dia ni tak faham ke, walaupun dia belum masuk Islam ke, bila dia baca Al-Quran, dia boleh merasakan ketenangan. Memang tu sifat asy-syifa. Al-Quran ni syifa, perawat bagi hati. Syifa ufis sudur. Memang Al-Quran ni kalau kita baca syifa, penenang dia bagi hati. Nampak? Penenang bagi hati, penghilang kepada segala keraguan, penghancur bagi segala kebatilan. Nampak tidak? Itu semua tu. Penghancur bagi segala kebatilan, penenang bagi segala kegelisahan. Itu Al-Quran. Kalau benar hidup kita ni berlandaskan Al-Quran, mesti kita duduk di dalam keyakinan. Kita berjaya menghancurkan keraguan. Kita berjaya mengawal kesedihan, tuan-tuan. Orang yang ikut Al-Quran ni, orang yang tidak akan bersedih-sedihan. Sebab apa dalam Al-Quran tu banyak cerita-cerita yang mengembirakan. Seperti contoh syurga, yang ganjaran. Ustaz, saya tak layak Ustaz untuk syurga. Ni bukan soal layak tak layak. Ni soal mahu tak mahu, percaya atau tidak. Itu saja. Percaya ahli syurga neraka? Percaya. Mahu tidak jadi ahli syurga? Mahu Ustaz. Dah habis cerita. Mahu Ustaz. Okey. Bila mahu, apa actionnya? Ikutlah ahli syurga buat apa. Belajarlah. Nah, begitu cara dia. Jadi, ketakutan itu hanya wujud apabila kita baca Al-Quran dan kita dengar dan baca ancaman-ancaman. Ancaman Allah. Setakat ancaman dunia, tak takut. Ambillah dia, nanti Dajjal datang nanti, ambillah dia. Tak payah takut-takutkan begitu. Nabi kata, berlindunglah, bersiap sedialah dengan fitnah akhir zaman. Bukan suruh takut-takutkan orang dengan Dajjal dan akhir zaman. Kalau cara kita sampaikan sehingga orang takut dengan makhluk yang berupa gaib itu, lebih takut daripada Allah, daripada usulan Allah itu, dia nak tak takut. Dia lebih takut Dajjal. Tu bahaya. Bahaya. Sebab yang nak ditakutkan itu adalah sepatutnya Allah, khauf. Dajjal gaib, tak nampak lagi. Syaitan tak nampak. Susah tak nampak. Kemelut akhir zaman tak nampak. Jadi benda yang tak nampak ni benda gaib kan. Bila benda gaib, sepatutnya kita tidak boleh jadikan benda yang tak pasti itu sebagai pegangan kita. Tak nampak lagi. Yang nampak sekarang ni apa yang Nabi kata dan Al-Quran kata. Yang itu patut kita pegang. Jadi hiduplah kita dengan ketaatan. Selagi mana kita hidup dengan ketaatan, apa kata Allah tadi surah Baqarah 62? Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingat. Orang yang duduk dalam ketaatan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa 'amilus shalihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang jadi isunya, kita beriman tak dengan Allah sungguh-sungguh? Kita percaya tak dengan hari akhirat? Kita buat baik tidak? Ni 3 soalan yang patut kita takutkan. Kita kena takut ni, aku ni betul takut Allah ke? Syirik ke Allah ke? Ni. Kita tengok ni. Hari akhirat, kiamat ni.
yakin ke? Kalau orang yakin hari akhirat, dia takkan berkira-kira dengan kebaikan. Sebab tu dia akan buat wa amnus solihat. Tak ada istilah asyik saya je buat isteri, asyik isteri dia buat. Tak ada dah. Tak ada dah berdakwa doi. Beruzlah di tempat tinggi. Tinggikan dirimu, tinggikan tempatmu. Kalau macam tu, Nabi SAW, Islam di hati. Memang ramai ahli ulama' beri nasihat, kita tak nafikan. Tapi Nabi SAW memberi kata-kata itu perlu ambil kira. Maksud apa? Maksudnya, memang kita nak bawa ke tempat tinggi ataupun tinggikan keyakinanmu. Kita nak lari ke mana? Nak lari kepada Allah atau nak lari kepada tempat juga? Selagi mana pendapat, kita boleh bahaskan. Sebab tu kalau nak terima pendapat-pendapat, juga kita kena tengok background. Terutama dengan hubungan suami isteri. Nabi bagi pendapat, tiada ketakutan dalam hati, terutama dengan makhluk. Dalam buku kitab Syekh Qadir Jalani, Syekh Qadir Jalani, rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Kamu bercerita tentang Allah, tapi dalam hatimu takut selain Allah. Jadi kita kena cek dulu, bagaimana dengan suami isteri. Sebab ketakutan manusia ni diukur dengan suami isteri dulu. Sebab tu para ulama yang benar-benar mengkempen untuk kepada perkara kebenaran, perkara pertama yang tidak boleh ditutup itu adalah wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang ini sesama manusia dulu, suami isteri dulu. Nabi SAW bila sebelum nak berdakwah, Nabi dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu okey. Kemudian baru kita akan nampak hikmahnya. Ni kita cakap sebab benda-benda yang melibatkan pendapat akan datang ni, kita masih boleh lagi buat satu argument. Kalau Al-Quran kita tak lawan, hadis kita tak lawan. Tapi kalau pendapat ni masih ada benda. Sebab begitu, bayangkan kalau kita tanya balik, apakah relevan keadaan orang kalau baginya susah, yang ada kepayahan, adakah Nabi akan suruh buat benda yang payah? Saya nak bagi tahu sebab Islam di hati tulis sekejap. Ni saya nak cerita pasal Quran. Kita boleh berbahas, tak ada masalah. Kita pun ada pendapat, kita merujuk juga pendapat. Saya nak bagi tahu. Kayu sugi berat ke ringan? Kayu sugi ringan. Kayu sugi tak berat. Ringan, kecil je. Kayu sugi kecil je. Nabi kata, kalau tidaklah memberatkan umat aku, sudah tentu aku mewajibkan setiap kali solat bersugi. Ini kena hikmah. Jadi bayangkan, solat, kenapa Nabi tak wajibkan je kayu sugi? Sebab Nabi mengambil maslahah. Nabi mengambil maslahah. Okey, sekarang ni adakah wajar kita nak bagi satu keadaan yang akan menyusahkan orang? Wajar tidak? Wajar tidak? Cuba, tak kisah siapa pun background. Sebab tu macam contoh. Ada kadang-kadang ulama, yelah ni pendapat manusia kan, kadang-kadang dia sebab tu kena ada musyawarah. Dia tidak boleh ada pendapat peribadi. Kadang-kadang pendapat kita tersilap. Kena rujuk balik Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Kalaulah kayu sugi yang seringan itu pun Nabi tak wajibkan, Nabi kata Nabi memikirkan kesusahan. Anda bayangkan nak suruh migrate ke ini satu benda yang kalau kita renung balik, adakah kewajaran? Tu masuk dia. Yang ini kadang-kadang kita kena renungkan kewajaran. Saya tak kira lah. Nak tengok macam mana sebab kita kena balik pada Quran. Itu kadang-kadang kalau kita balik pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi berbincang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke China. Nabi ingatkan, yasiru wala tu'asiru. Jangan susahkan. Permudahkan. Yasiru wala tu'asiru. Nampak tidak? Jadi kalau pandangan-pandangan datang tu sekadar akhirnya menyusahkan balik, maka kita kena renunglah. Macam contoh perjalanan mimpi akhir. Dah bertaubat dah kan? Akhirnya kaedah dia susah. Nak kena lari sana, lari sini. Bersiap sedia ya. Nanti akan datang ni ya. Bersiap sedia, bawa lah apa yang patut ya. Ni nak bawa aja periuk pasal mana? Itu terpulang lah masing-masing lah ya. Ni nak bawa emas macam mana? Nanti emas pun tak tahu ya macam mana ya. Janganlah nyusahkan orang. Jangan. Tak kisahlah.
Sebab tu kena tengok juga background. Sebab tu Islam sangat menyantuni umatnya. Islam tidak bercanggahan dari segi perbuatan, amal perbuatan. Tapi silap bulan, yang tinggi itu, orang yang kembali pada Allah. Kadang-kadang kita kata berlindung dengan Allah, orang yang suruh lari kat bukit tu kan, kadang-kadang dia menentang kita balik. Alah Ustaz, takkan Allah je Ustaz? Akhirnya, nak balik pada Quran. Apa tidak? Kadang-kadang itulah dia Al-Quran ni menjadi apa? Allah dah bagi tahu lah. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Bagi seorang Puan Azura Nakim, jangan kita bersandarkan kepada kata orang. Hukum kata apa? Adakah nafkah tu atas bahu isteri? Tak. Sepatutnya berhenti. Tak salah lah. Suami pun sepatutnya kena akur, terima sepatutnya. Kamu patut tak payah kerja. Sebab kerja bukanlah satu suruhan untuk orang perempuan. Malah perempuan bukan kena pegang duit. Kalau nak nafkah bukan duit saja. Jadi kalau berhenti kerana untuk tanggungjawab mendidik tu wajib, maka apa masalah? Dan yakinlah dengan Allah. Cakap dengan suami, bang, abang jangan takut bang, rezeki kita ada bang. Kita mari betulkan balik keluarga kita. Silakan. Pemudahkan, tak ada perlu 2 dos. Itu Puan Fazila, itu pentadbiran. Itu depa. Takkan kita pun nak buat benda yang sama. Nampak contoh, kita kata tak perlu 2 dos. Tapi kita perlu angkut barang nak pergi berpindah randah. Fikir logik lah. Kita menentang kadang-kadang 2 dos. Tapi kadang-kadang kita bagi saranan suruh kemas barang. Packing berapa kontainer nak buat kawan-kawan. Kan anak kecil berembit, bahasa Perak. Berembit anak ramai, nak irit ke mana? Ada satu ketika tu datang, ni saya cerita ni. Datang bagi satu suggestion kat saya. Ustaz, ni kena buat preparation ni Ustaz. Kena buat satu bunker kat dalam rumah. Saya cakap, dia silap ibu lah. Dia tanya kita yang background, ada engineer. Saya cakap, berapa jentolak nak korek dalam tanah tu? Berapa kos pula? Berapa structure kat dalam tu? Macam mana kalau kena orang tu tak ada kemahiran? Tak apa, kita boleh upah orang Ustaz. Upah orang. Upah orang berapa ramai? Kalau kena satu taman tu nak 100 orang nak korek lubang, berapa jentolak nak pakai, saya cakap. Dah tanah tu nak bubuh mana, saya cakap. Dah korek-korek tu, korek kubur pun payah. Korek kubur pun, tanah tu dah bertimbun. Ni kan korek, dia suruh buat bunker. Suruh berlindung kat dalam. Cakap, ni satu benda, mana pergi tauhid kita? Mana pergi Al-Quran? Kenapa buat satu benda yang akhirnya nak menyelamatkan umat ke hanya nak... Kalau nak menyelamatkan umat, balik kepada Nabi buat. Nabi menyelamatkan umat, suruh lari ke? Nabi suruh berhadapan. Dan berhadapan dengan apa? Persiapkan diri dengan iman. Akhirnya nyusah. Kesian orang. Orang yang boleh, bolehlah. Yang tak boleh, bila yang tak boleh, kita kata, ini kena fitnah ni. Ini kena fitnah dengan Dajjal ni. Ini tak mau, ini yang tak dapat hidayat ni. Kawan tu dah lah susah, tak dapat hidayat bendanya. Dah benar. Dah lari cara macam Mak Saleh juga. Mak Saleh kerja nak lari lah kerja dia. Buat satu apa, berlindung untuk gempa bumi lah, berlindung itulah. Ni Mak Saleh. Nabi suruh jaga iman. Perbarui iman. Bukan suruh lari daripada keadaan. Kita bukan suruh serah diri pada keadaan. Kita kena terima keadaan. Dan kita kena berserah diri pada Allah. Tak perlu lagi mana-mana. Tak perlu lagi. Dan kita bercakap atas dasar, saya contoh, takdir Allah takdirkan belajar. Seni pertahankan diri. Untuk menerima buah serang, tak boleh lari. Dia kena menerima. Menerima. Apa kaedah kita menerima? Nak lari daripada fitnah. Fitnah yang paling dekat, isteri sendiri. Nak cakap apa? Fitnah yang paling dekat, isteri sendiri. Yang bercakap tu dah selesai belum fitnah isteri? Tu semalam saya bagi ceramah dekat surau tu.
Nak lari pada dajjal, saya silap kena dajjal oleh isteri sendiri. Kena pedajjal isteri sendiri. Tamam cakap. Sebab dia kena balik pada Quran. Balik pada Quran dengan benar. Zaman sekarang ni jangan huru-hara dia buatnya. Al-Quran kata apa? Nabi kata apa? Nak lari, isteri sendiri tak selesai lagi. Allahu Akbar. Sebab tu saya cakap tengok background. Tengok background dulu. Pertama sekali tengok dengan isteri macam mana. Ini kata kunci. Kalau dengan isteri tak selesai, minta maaf. Minta maaf. Selesai dulu dengan fitnah paling besar si isteri. Kalau dengan isteri dah selesai, baru selesaikan yang lain. Sebab Nabi selesai dengan isteri. Nombor satu, manusia yang pertama masuk Islam adalah isterinya. Kalau isteri kita pun masih tak yakin dengan Allah, masih takut diduakan, masih kuat mengajuk, masih lagi berbalah madu sesama madu pun tak baik, tak payahlah. Tak payahlah. Itu cakap. Kadang-kadang kita tengok cerita macam satu soalan yang orang tak boleh nak tipu. Pasangannya. Sebab iblis gagal dengan pasangan. Iblis gagal dengan pasangan. Dan Nabi Adam AS pun terfitnah, tertipu. Allah takdirkan lah. Allah takdirkan. Sebab Nabi Adam AS sempurna. Tapi Siti Hawa pula yang ada kepincangan sikit. Tertipu. Hati-hati. Jadi tengok dululah. Kalau isteri pun tak boleh selesai, minta maaf cakap. Tak kisahlah siapa ke. Siapa pun dia. Kedudukan dia tu macam mana, kita kena tengok. Nampak kan betul-betul dulu. Kedudukan, ialah bukan kita nak meragui ulama ke tidak. Tidak, wallahi tidak. Tapi bila melibatkan benda-benda yang dalaman ni, dia kena settle juga dalaman. So, ini Syekh Qadir Jalani yang cakap. Dan Al-Quran kata, fala khafun lam yakhsha illallah. Dalam hati dia tak ada ketakutan, tak ada perkara-perkara yang mengganggu dalam hati dia. Baik, jadi saya kira cukup setakat tu dululah. Surat teruskan bacaan sendiri sebab saya ada kuliah maghrib lepas ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan kata Cik Zul tadi, setiap Ahad petang ada siri kita sambung lagi minggu depan, insya-Allah masih membincangkan Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Insya-Allah, mohon ampun maaf daripada saya atas kesilapan, terkurang kata, terkurang bicara. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah ni. Insya-Allah, jumpa kita pada siri yang berikut insya-Allah. Terima kasih banyak sekali pada pihak pengurusan surah An-Nur fasa 3 Seremban Selatan insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.